Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lina bi futuhil arifina bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ba'du. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Diberikan kehalubaan pada kita untuk menuntut ilmu, diberi kita satu keadaan taat ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kita kesempatan pagi ini untuk hadir dalam satu majlis yang sangat mulia untuk kita nak mulakan bacaan kitab Ahmad Dardir berkenaan kisah Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk kita nak mulakan tu, mari sama-sama kita baca Fatihah sama sekali. Hadiahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya muslimin muslimat, khas pada pengarang kitab yang menulis kitab ni, dan juga harapan kita kepada Allah Taala mudah-mudahan dapat kita baca kitab ni setakat mana yang boleh baca. Nak harapkan habis untuk masa 2 sesi ni, rasanya memang tak habis lah. Kami di pondok belajar sebulan baru khatam kan. Tapi peralih satu-satu lah kan. Mudahan dapat baca setakat mana baca. Kalau tak habis pun, kalau ada kesempatan lain ataupun tak ada kesempatan, mudah-mudahan setakat mana kita baca, kita ambil manfaat. Dan kitab ni saya pilih kerana dia istimewa kerana apa yang diisi dalam ni betul-betul ambil daripada riwayat-riwayat hadis yang telah dihimpunkan. Memang kitab yang antara masyhur dipakai di pondok-pondok, begitu juga di Mesir. Ada sahabat-sahabat lain yang duduk di sebelah Maghribi. Antara kitab-kitab yang dipakai untuk pengajian mengenai Isra' Mi'raj ni, inilah kitab ni. InsyaAllah mudah-mudahan dengan rahmat Allah SWT dapat kita manfaatkan kitab ni. Untuk mari kita baca Fatihah dengan niat yang demikian. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa rijal muslimin wa muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif wa ala hadhihi niyyati syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab yang kita pegang ni nama tuan-tuan, atas nama dia masyhur dengan nama Dardir Isra' Mi'raj. Itu nama popular dia lah. Dipanggil Dardir ni pasal nama pengarang dia Ahmad Dardir. Memang di kitab yang kita pakai tu tertulis terang tu. Jadi yang kita akan baca ni bahagian tepi kitab. Tengah kitab tu pun dia juga menulisnya. Atau istilahnya dipanggil hasyiah. Hasyiah ni, kalau perhati dalam bahagian tengah kitab tu ditulis qauluhu tu, itulah perkataan hasyiah. Hasyiah ni dia mendetailkan dan mensyarahkan matan yang kita baca daripada kisah Isra' Mi'raj yang dikarang oleh pengarang sendiri. Itu sikit keadaan tentang nama dia. Nak sebut nama perkenalan dia, siapa dia ulama ni, panjang cerita tu, saya pun tak ingat nak sebut satu-satu. Masyhurnya dia salah seorang daripada ulama hadis dan ulama akidah, dan khasnya dia juga salah seorang daripada ulama sirah. Banyak karangan-karangan kitab dia ditulis. Antara yang masyhur yang kalau disebut saiz yang kecil ni, kitab ni. Tengok kitab terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang amat pemurah lagi maha mengasihani itu, kata dia, aku mulakan abtadi'u. Saya mulakan baca, tuan-tuan mulakan untuk dengar.
Sekarang ni dia tulis kitab. Kalau yang buat hasyiah ni, dia mula menulis hasyiah. Saya pernah syarahkan tuan-tuan, bismillah ni, apa saja kita buat, bismillah, bismillah, bismillah. Dengan mana apa saja kita buat ni sedar kan, kita takkan boleh buat ni, melainkan semua tu kita kena rasakan di atas matlamat kita Allah. Pastikan kita buat tu semua sedar kan, Allah yang bagi aku boleh ada masa, Allah yang bagi aku ada kedengaran, Allah yang bagi aku terbuka hati, Allah yang bagi aku faham, Allah yang bagi aku minat. Buat ni semua bismillah, maksudnya dengan daya upaya, kehendak, iradah, pembukaan, keterbukaan hati, hidayat, semua adalah daripada dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pujilah Allah Ta'ala di atas segala nikmat tersebut. Dia terus masuk pada kisah Isra Mi'raj ni. Bainaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttadi'an baina rajulaini idh atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'ahuma malakun akharu fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzama fastalqawhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibrilu wa fi riwayatin furija. Kisah ni ambil pada satu hadis yang bunyi dia gini. Hadis tu bunyi gini, bainama, terjemah kita sedang-sedang, pada satu ketika Nabi kata sallallahu alaihi wasallam fil hijri, sedang berada di hijr. Istilah hijr ni hijr Ismail. Hijr Ismail ni sebelah Kaabah yang bentuk U kan. Tu dia panggil hijr. Jadi zaman Rasulullah pun memang hijr tu dah rupa hijr dah. Hijr ni adalah sebahagian daripada binaan Mekah asalnya. Mekah, astagfirullah. Binaan Kaabah. Cuma di atas proses daripada satu ketika sampailah hatta zaman Rasulullah ni pun Kaabah ialah Kaabah, yang hijr tu hijr sampai sekarang pun dibina dalam keadaan macam tu. Dan hijr Ismail tu, yang tu adalah hukum dalam Kaabah. Satu orang haloba nak masuk mayang ambil tabaruk itu, dan kiblat dia tak seperti menghadap Kaabah. Duduk dalam Kaabah, semua dinding tu adalah kiblat. Jadi duduk dalam hijr Ismail, duduk menghadap mana boleh. Cuma selalu kalau kita pergi Masjidil Haram, kita tengok orang menghadap Kaabah jugalah. Tapi kalau ikut dia duduk dalam Kaabah, tak syarat untuk menghadap kepada Kaabah tu, pasal dia adalah hukum dalam Kaabah. Sikit soalan kalau fake dia, kalau tuan-tuan masuklah esok dalam Kaabah, katalah tuan-tuan jadi PM ke apa, boleh masuk Kaabah. Tuan-tuan nak menghadap mana, cari kiblat tak jumpa. Sajalah buat lawak bodoh sikit gitu kan. Mana? Tuan-tuan dalam Kaabah, kiblat dia ialah dinding Kaabah. Dinding Kaabah. Mana tuan-tuan menghadap kiblat? Yang itulah kan. Cuma istilahnya carilah dinding yang terdekat sekali dengan tuan-tuan. Kalau andai kata tuan-tuan boleh masuk, bukan sedar nak masuk tuan-tuan, nak masuk Putrajaya apa ya. Sikitlah ayat-ayat tu di taman politik macam ni saya sebut gitulah. Rasulullah sedang berada di hijr. Maksudnya hijr ni hijr Ismail. Indal baiti ai, di sisi bait, masuk bait sini Kaabah. Dia duduk di hijr Ismail buat apa? Muttadi'an, sedang berbaring mengiring. Muttadi' ni menyingging lah bahasa kita. Baina rajulain ini antara dua orang lelaki. Maksudnya Rasulullah tidur. Rasulullah ni kan lahir di Mekah. Tanah tempat lahir dia pun cuma lah ni, kesan-kesan sejarah tu telah dimusnahkan. Cari pun tak jumpa lah. Saya tak kenal. Saya kalau pergi Mekah tak tahu mana tempat lahir Nabi. Kalau ikut dulu masih ada lagi. Rumah orang mana Rasulullah dilahirkan, di mana. Lah ni, nak cari orang yang nak tahu pun tak apa nak tahu. Besar Rasulullah lahir di sana, jadi maksudnya tidur dalam Masjidil Haram, hijr Ismail, duduk kawasan tawaf tu, perkara biasalah. Jadi kisah ni berlaku, Rasulullah sedang tidur di hijr Ismail tu, baina rajulain ini antara dua orang lelaki. Riwayat disebut dua orang lelaki itu adalah Sayyidina Hamzah dan juga sepupu Nabi SAW Ja'far bin Abi Talib. Jadi Rasulullah duduk tengah-tengah. Lepas tu apa jadi? Iza tahu, tiba-tiba dalam keadaan macam tu, faham ni, bila faham ni malam lah. Cuma malam ni bila? Masyur
kalau kisah orang dulu tuan-tuan, dia orang ni biasanya bila malam, tambah zaman Rasulullah ni, masa ni sembahyang fardu apa pun tak ada lagi. Aktiviti orang dulu bila malam gelap. Awal-awal tidur dah kan. Saya ingat masa saya hidup, zaman hidup ada tok-tok apa dulu. Masa tu saya kecil-kecil lagi. TV pun hitam putih lagi. Masa awal-awal saya sedar pun bukan ada TV lagi. TV ni tahun berapa kat Malaysia, saya pun tak ingat tahun tu. Tapi nak kata apa, seingat kita bila malam ni gelap tidur. Tapi dia pun bangun awal. 3 pagi bangun dah tok-tok kita dulu. Jadi tambah sama Rasulullah ke agak-agak malam tu pukul apa? Kan? Bukan pukul 3 pagi, 4 pagi tuan baru tidur. Ya tak? Yang cukup sikit supaya nak bayang kan apa suasana yang ada pada Rasulullah tu. Jadi dia sedang tidur di situ. Tiba-tiba kata dia, atahu Jibrilu wa Mikailu wa ma'huma malakun akhar. Rasulullah didatangi oleh Jibril, Mikail, dan berserta dengan Jibril dan Mikail ni ada satu malaikat lain. Kalau ikut antara riwayat yang sebut, antara yang malaikat datang tu ialah malaikat Israfil. Ya. Malaikat Israfil. 3 orang malaikat besar ni datang. Dan faham tu datang tentulah bukan di atas rupa malaikat yang asli, tapi dengan menyerupakan rupa manusia. Buat apa ni? Wa ma'huma malakun akhar fahtamaluhu, bawalah mereka ni huwa ka Rasulullah hatta ja'u, sehingga mereka datang bihi dengan Rasulullah ni Zamzamah, telaga Zamzam. Telaga Zamzam bukan jauh tuan. Kalau ni katalah ni Kaabah, ni Maqam Ibrahim kan. Lajakkan sikit ke depan kat tu, asalnya dulu ada telaga lah kan, telaga Zamzam. Saya pun tak ada tengok telaga tu tuan. Kalau orang tua-tua kita dulu kenal sangatlah kawasan telaga Zamzam tu di mana. Tapi kedudukan di situ lah. Jadi Rasulullah diangkat dalam keadaan tak disedari oleh pak menakan dia, Ja'far, Sayyidina Hamzah dan juga sepupu Rasulullah Ja'far bin Abi Talib. Tak sedar. Jadi Rasulullah diangkat, dibawa ke telaga Zamzam, fastalqahu ala zahrihi. Kemudian Rasulullah dibaringkan, fatawallahu minhum Jibrilu, kemudian menguruskan urusan Nabi ini oleh malaikat Jibril. Maksudnya Jibril lah jadi ketua menguruskan Rasulullah. Nak buat apa ni? Kisah antara riwayat disebut, Rasulullah dada dia dibelah, dikeluarkan hati dia, dibersihkan, dicuci dengan menggunakan telaga Zamzam, dan didatangkan satu bekas istimewa daripada syurga buat daripada emas. Kalau ikut riwayat-riwayat yang sebut macam tu. Wah, baik, yang tu satu riwayat. Wa fi riwayatin, yang ni hadis kitab kita ni memang diambil daripada riwayat-riwayat hadis semua. Pada satu riwayat, furija saqfu baiti, Rasulullah kata dibukakan bumbung rumah aku. Maksudnya faham tu, ada riwayat ni sebut Rasulullah ada di Hijr Ismail. Ada riwayat sebut Rasulullah ada di rumah dia. Fa nazala Jibrilu, kemudian turunlah oleh Jibril, fasyaqqa. Jadi Jibril masuk ke bumbung. Masyhur saya duk ngaji tu guru sebut, dia kata atas riwayat ni Rasulullah, Jibril datang ke bumbung pun pelik lah. Selalu datang ke pintu. Yang ni buka bumbung. Kopak bumbung masuk. Inilah cara ni. Okay, siap. Ulama kita yang menghimpunkan hadis ni, dia kata apa? Himpunkan antara hadis sebut riwayat Rasulullah tidur sana sini, angkat Rasulullah saya duduk di rumah, angkat Rasulullah buka Hijr Ismail, duduk antara 2 orang lelaki, lepas tu bawa pergi telaga Zamzam. Himpun jam'an baina hadis-hadis semua. Saya nak syarah tu panjang tu satu-satu. Saya sebut itu saja. Kemudian panazala Jibril, bila dibukakan bumbung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang. Jibril pun turun daripada arah tersebut, fasyaqqa min sagri nahrihi ila asfali batnihi. Dibelahkan daripada sagrihi. Istilah bahasa Arab sagri nahrihi ni, ni tengkuk kita, ni tulang rangka apa? Kita punya rusuk ni. Baina ni dekat tengah sini. Belah dekat tulang sentrum. Betul, atau saya punya bahasa tulang lembut ni, paru-paru lembut ni, belah ni. Belah ila asfali batnihi, sehingga bahagian bawah perut.
Tapi tak sampai pusat. Belah. Saya ngaji tutup bodoh sebut, dia kata, inilah dalil orang putih ambil. Mula-mula dia orang cari idea boleh buat pembedahan. Maksudnya yang pernah berlaku kat Rasulullah ni mesti boleh bedah. Itu yang orang ni buat. Kalau tak pernah berlaku kat Rasulullah rasanya, tak ada doktor pakai bedah. Tak berani dia pun. Tapi bila tengok Rasulullah pernah berlaku gitu, macam mana? Kisah yang ada pada Rasulullah ni, dia orang pun percaya yang ni bukan not only a story, must be something there. Jadi isyarat-isyarat ni ada tu, yang ni yang mereka telah membongkar macam-macam ilmu dari sudut pembedahan apa dan sebagainya. Saya sebut takat tu je, cukup. Jadi dia belah perut dia, dan nanti selepas selesai semua urusan, Rasulullah dijahit semua dan tak ada kesan sikit pun. Memang adalah ni, sampai ada pembedahan, bedah, dicantum balik, memang tak ada kesan parut pun. Kan? Tambah Rasulullah, tentulah satu mujizat yang besar pada dia. Pula tu yang buat ni adalah malaikat yang semestinya yang urus semua ni Allah, pasal dia lah Rabbi dan Rabbul Alamin. Summa qala Jibrilu li Mikail. Kemudian Jibril setelah dibelah dada dia, Jibril kata kat Mikail, "I'tini bi tostin min ma'i zamzama." Kata dia, bawa, datangkan aku dengan satu bekas daripada air zam-zam. Jadi atas himpun riwayat ni, Rasulullah dibawa berhampiran dengan zam-zam. Jadi ada satu bekas. Mikail sebagai pembantu Jibril yang urus, jadi ketua pengurusan ni ialah Jibril, bawa pergi ke telaga zam-zam. Kaima kata dia, utahhiru qalbahu, supaya kata dia aku boleh kaima utahhiru qalbahu, aku bersihkan hati Rasulullah ni, wa ashrahu sadrahu dan aku boleh lapangkan dada dia. Fastakhraja qalbahu, Jibril mengeluarkan jantung Rasulullah. Faghasalahu, kemudian Jibril basuhkan jantung Rasulullah ni salasa marrat, 3 kali. Wa naza'a ma kana bihi min adza, dan telah membuang oleh Jibril apa yang ada pada jantung Nabi itu daripada adza, daripada kotoran. Wa ikhtalafa ilaihi Mikailu bi salasi tostin mimma zamzama summa utiya bi tostin min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadrihi. Matan tuan-tuan pegang tu Arab lah kan. Tuan-tuan dengar je lah saya baca apa. Kan? Saya nak baca kitab Jawi yang seringkas macam ni. Kitab Jawi kena dia panjang melerik sangat. Satu, saya suka kitab Arab. Tuan-tuan tak faham Arab, tak biasa jumpa kitab Arab, nak baca baris lagu mana ni, dengar je lah. Nombor one, apa tuan-tuan tahu kata dia, nak mengaji, bukan senang juga rupanya. Betul. Bukan senang nak belajar. Macam itulah. Tak adalah bagi takut-takut tuan-tuan, tapi kalau ngaji boleh je. Tuan-tuan bahasa Inggeris ada baris tak tuan-tuan baca? Tak ada baris pun, elok je baca. What is your name? Elok saya sebut. Tak ada pun Wahad, tak ada pun. Wahad is your or. Tak ada macam itu, elok pun. Tuan-tuan dengar tuan sebut je lah kan. Ini pun tuan-tuan dengar baca, macam ni bacanya. Itulah saya sebut lebih kurang. Waqtalafa ilaihi Mikailu bisalasi tostin. Maksud ikhtalafa di sini kata dia berulang-alik lah kepada Jibril ni oleh malaikat Mikail. Itu maksud ikhtalafa itu dengan makna taradada. Mikail bisalasi tosatin, dengan 3 bekas min zamzam, ma'i zamzamah, daripada air zamzam. Summa utiya bi tostin min zahabin, kemudian Jibril didatangkan dengan satu bekas daripada emas. Jadi setelah cuci dengan air zam-zam, yang tu proses biasa. Lepas tu ada satu bekas istimewa pula. Bekas emas ni ambil mana-mana daripada syurga. Kalau masyhur riwayat sebut macam tu. Kerana kita dari segi hukum haram kita menggunakan bekas-bekas menggunakan emas. Itu asal kaedah kita. Dia Rasulullah yang dibasuh dengan menggunakan bekas emas tu adalah hati Rasulullah. Bekas emas yang guna tu Jibril. Jibril tak apa, malaikat yang guna emas, bukan ada masalah kat dia. Datang pula emas syurga, bukan emas dunia. Emas dunia memang orang lelaki haram pakai,
Bahkan nisbah nak pakai sebagai bekas dan berjana, lelaki haram, perempuan pun haram. Orang perempuan ni hanya boleh pakai emas dalam bab perhiasan saja. Perhiasan je. Nak pakai pinggan, garpu, sudu, emas, haram. Haram mutlak, baik lelaki perempuan. Kalau ada keharusan pun barang emas yang boleh pakai pada perempuan dan lelaki, kata dia, kami ruwadi, seperti batang celak. Batang celak tu, memang antara yang disebut oleh pakar-pakar perubatan dalam masalah bab mata ni, kata dia, kalau celak tu dibuat daripada celak nama dia ismit, nama dia, antara kaedah nak merawat mata kalau ada masalah rabun, ketarak apa dan sebagainya, kaedah yang disebut ialah gunakan pencolek mata tu, batang celak tu buat daripada emas. Siap. Itu pun saya urai panjang hari, cukup saya sebut gitu. Jadi nak menunjukkan emas yang dipakai ke Rasulullah ni bukan emas biasa datang daripada syurga. Tak ada masalah Rasulullah dibasuh dengan emas. Ini Rasulullah khas. Benda pula pelik luar biasa. Kita nak tiru jangan buat pasal. Yang ni khas Allah Ta'ala bagi kat Rasulullah. Yang isi pula bukan isi dengan air daripada syurga. Mumtali'un bizahabin mumtali'in hikmatan. Dipenuhkan dengan hikmah. Hikmah ni boleh buat dalam bekas ke? Hikmah, kita memang tak boleh bubuh hikmah dalam bekas. Nisbah Allah, hak dia untuk dia nak jadikan hikmah ni, maksudnya kebijaksanaan, sifat kebijaksanaan tu, seolah-olah macam benda boleh buat dalam bekas, lepas tu diserap dan masuk dalam hati Nabi SAW. Begitu juga diisi apa? Iman. Iman ni boleh buat dalam bekas ke? Iman atas rupa iman kita memang tak boleh bubuh. Tapi nisbah harus atas kita belajar hak Allah Ta'ala, dia boleh nak rupakan apa saja benda-benda yang walaupun pada kita ni hanya imaginasi, Allah SWT tak mustahil pada dia untuk dia nak rupakan dengan rupa yang tertentu, bubuhlah dalam bekas dan diisi pula dalam bentuk rupa yang hakiki, bukan maknawi. Yang tu kot. Cuba pada Rasulullah ni macam mana, dengar cerita ambil pasal telan je. Kita pun banyak benda-benda yang macam tu, tak? Orang salah masukkan iman dalam hati dia, macam mana? Tuan-tuan rasa iman masuk injection ke apa? Tak, bukan proses macam tu. Jadi, cuma pada Rasulullah, semua tu isyarat dalam bentuk isyarat. Tu kalau saya kata, pondok ngaji sebulan tu, pasal itu lah, sebut satu. Saya syarah je tu, saya cerita tu lagi, sampai habis. Saya memang mengaji berkali-kali, tuan-tuan, khatam kitab ni. Dan setiap kali Tok Guru dia baca ni, Masya Allah. Sekali baca, sekali. Baca sekali lagi, tahun depan pula cerita tambah lagi. Baca satu tambah lagi, Masya Allah. Aduh, macam, tak habis-habis khazanah yang dibongkar kan. Daripada kisah Isra Mi'raj ni. Baik. Fa'afraghahu fi sadrihi, kemudian menuang oleh Jibril akan bekas yang berisi hikmah dan iman tadi pada dada Nabi SAW. Tuangkan dalam dada. Jadi faham juga, jantung pun boleh cabut keluar kan. Ni pun ahli sains ambil faham. Boleh cabut apanya. Memang ada teknologi yang boleh pun. Jadi main mana dia mau berani buat itu kan. Ambil pada kisah Isra Mi'raj Nabi SAW. Wa mala'ahu dan Jibril dan Mikail ni penuhkan. Isi sungguh-sungguh hikmah dan iman ni. Penuhkan dada Nabi hilman wa ilman. Dah isi dengan hikmah, iman, lepas tu dengan hilman, lemah lembut, wa ilman dan dengan ilmu, wa yakinan dan yakin, wa islaman dan sifat menyerah diri. Okey. Cuma kat Rasulullah macam ni istimewa, satu memang istimewa, Rasulullah ni memang banyak benda istimewa kat dia. Khasnya atas kita sebut ni, kita ni boleh ke cari lemah lembut, ilmu, yakin, Islam, boleh cari hikmah, iman, kaedah kita dengan belajar. Nabi Rasul mereka dapat dengan anugerah. Kat kita ada anugerah. Tapi tak dapat tidak, dia mesti melalui proses usaha ikhtiar. Rasul dia dapat, bab jadi Rasul, jadi Nabi, pangkat tinggi, kenal Allah Ta'ala, ada iman, yakin, boleh tawakal sepenuhnya, 100% pada Allah Ta'ala. Yang ni anugerah semata-mata. Dia tak perlu bersusah payah usaha untuk dapat itu. Ni limpah kurnia Allah Ta'ala. Satu bab jadi Nabi Rasul ni bukan urusan kita. Tambah pula kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada ni atas kita belajar bab iman.
wajib beriman, yang ni memang satu benda istimewa yang memang nama luar biasa. Peristiwa Isra' Mi'raj ni dia luar biasa daripada perkara yang luar biasa. Semua luar biasa. Mula daripada kisah mula Rasulullah nak berlaku Isra' Mi'raj lagi, mai pun datang buka kut bumbung, siap juga dah. Belah dada, buat keluar jantung. Bukan cerita biasa ni. Bukan cerita biasa. Kemudian summa atbaqahu, kemudian mencantum balik Jibril akan dada Nabi. Cantum balik. Summa khutima baina katifaihi bi khatamin nubuwati. Kemudian dicap, ataupun kita baca summa khatama, Jibril dicap, summa khatama, mengecap oleh Jibril antara dua belikat Nabi. Maksudnya antara belikat kanan, belikat kiri ni, kedudukan masyhur sebut dalam kitab-kitab yang mensyarahkan ni, kata dia betul-betul bertepatan dengan hati jantung Rasulullah. Jantung sini, kan jantung ni kaedah ulama kita sebut dia duduk sebelah kiri, bawah sikit pada tek kita kan, bahasa mudah itu. Betul dengan belakang Rasulullah kat sini. Ada besar sikit daripada asal Rasulullah. Ada riwayat sebut masa dia lahir dah ada dah rupa berketul di belakang, tapi tulisan tak jelas. Tapi bila dah sampai umur macam ni, berlaku Isra' Mi'raj ni, ketulan tu dia makin membesar, semua besar sikit pada telur ayam macam tu, masyhur sebutnya. Bila berlaku Isra' Mi'raj ni, sempat dibersihkan dari Nabi, belakang Rasulullah tu memang ada ketulan, kemudian timbul pada dia tulisan. Istilahnya macam apa? Dicap oleh Jibril. Dan cap ni dia pelik luar biasa. Lembu, kuda ada cap dia. Tuan-tuan pergi tengoklah kuda mesti ada cap. Kuda yang kita bela, kuda lumba apa semua ada cap. Cap ni selalunya kalau cap dengan api, dia akan mati daging, mati kulit dan tak ada bulu. Tapi kat belakang Rasulullah yang cap Jibril ni, dia berdaging, timbul, tulisan pun timbul, daging tak mati, dia bukan tenggelam, dia timbul, dan ada bulu, menutup tulisan yang ada. Boleh ada bulu tebal. Dicop di belakang Nabi SAW. Cap. Dan memang ada raja-raja yang dilukis mengenai Raja Khatamun Nubuwah ni. Cop belakang Nabi tu. Kan? Tawajjah haitsuma syi'ta fa innaka mansurun. Tulis depan tu Allah wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasul abduhu wa rasuluh. Memang ada ulama-ulama kita yang suka simpan Raja ni, Raja Khatamun Nubuwah ni, supaya tengok hari-hari. Macam kita tengok gambar Perdana Menteri hari-hari lah kan. Perdana Menteri aku. Kat pejabat pun tulis gambar Perdana Menteri. Ulama kita suka bubuh gambar cop yang tulis ada belakang Nabi SAW. Memang kita tak boleh tengok belakang Nabi ada apa. Tapi yang ni antara cop yang ditulis. Cuma rajah yang ada tu macam-macam version. Ada tulisan pun macam-macam version. Tulisan betul-betul yang ada belakang Rasulullah wallahualam macam mana kita tak tengok betul-betul. Tapi yang antara rajah ada lukis tu segitiga. Sebut Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Waktu tulis belah luar tu tawajjah haitsuma syi'ta fa innaka mansurun. Okey, sekali lalu situ. Rujuklah pada tutup guru para ulama kita, rajah yang boleh tanggung tu macam mana. Kalau tak betul-betul pun, yang ni ialah antara perkataan yang ditulis di belakang Nabi SAW. Saya nak syarah tu pun panjang. Yang inilah cop yang ada di belakang Nabi. Summa utiya bi Buraq. Baik, selesai dah tu, jadi faham tu, apa yang dibuat pada Rasulullah ni tak ada seorang mula sedar pada masa tu. Memang Rasulullah ni dia sedar lah dia kena buat apa, satu dia boleh cerita. Jadi faham tu juga, maksudnya ada proses pembelahan dan pembedahan, tak payah pakai bius. Dan ada pun memang pembedahan tak pakai bius. Itu pun siapa ambil tahu? Ahli sains. Dia orang kaji. Betul bius tak bius tu pun, saya bukan pakar perubatan cerita bius tak bius. Saya diam aja tu. Tanya pakar perubatan lah, mana boleh pembedahan bius tak bius. Boleh je tak bius, semua menderita sakit. Pasal kita ada pain receptor dekat kulit. Kan? Sakit tuan. Masuk jawi tak ada bius macam. Saya masuk jawi tak ada bius. Zaman belakang ni semua masuk jawi pakai bius. Betul kan? Kita zaman-zaman dulu mana ada bius tuan. Ori ni. Tuan-tuan tak faham sudah. Kemudian dah lah potong tak ada bius. Lepas tu
Balut, nak buka pula dengan melekat, rasa daging. Tak ada bius juga kan. Sakit, tuan gila. Buka lagi sakit daripada potong. Tuan tak faham sudah. Itu sejarah lama. Aku kenang kembali. Sikitlah saya sebut itu. Kalau Rasulullah macam mana? Mesti istimewa lah. Bukan macam kita punya kan. Ilmu tu makin lama makin maju. Satu masa dulu kita tengok cerita Rasulullah ni macam istimewa sangat. Main zaman sekarang macam mana? Tak ada apa-apa lah benda tu. Tak ada heran je. Orang ni sat-sat jantung. Bypass jantung. Tukar jantung. Buah bateri jantung. Buah bateri. Buah tukar bateri. Macam tukar bateri jam aja. Tak heran lah tengok. Pada Rasulullah dulu memang kalau cerita macam ni pelik gila lah. Cuma itu yang kaedah kita. Macam mana? Datang saja pada Nabi SAW. Beriman. Cukup. Walaupun kita tak erti bahas dan tak boleh membuktikan dia dengan bukti-bukti saintifik. Itu kaedah kita. Dengar lah. Betul kita beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Apa kaedah dia? Amantu billahi wa rasulih. Apa benda akidah yang diajar? Apa syariat yang diajar? Ikut aja. Sekalipun benda simple dan mudah. Misalnya apa? Kencing duduk. Beratkan belah kiri. Walaupun sesimpel itu. Nak basuh gunakan air mutlak. Nak makan nasi basuh tangan. Makan dengan tangan. Dan tangan tu tangan kanan. Nak minum duduk. Semua apa saja arahan syariat. Ikut patuh taat ngaji elok-elok macam mana ajaran Nabi SAW. Taat aja walaupun kita tak tahu hikmah dan rahsia. Ni memang diajar keimanan kita. Walaupun zaman lah ni baru dibongkar satu dengan fakta-fakta saintifik membuktikan apa ajaran Nabi SAW kepada kita tu. Masya Allah. Ahli sains dengan kajian-kajian mereka, dengan alat-alat, dengan masa yang diambil, dengan kepakaran mereka, baru mereka boleh membongkar rahsia yang ada dalam syariat yang diajar oleh Nabi SAW. Ini yang kata benarnya Muhammadur Rasulullah. Kita beriman. Ikut je tuan. Kenapa orang lelaki je ada kuasa tolak? Kenapa orang lelaki yang mesti memimpin? Mesti memimpin ni orang Islam. Jangan orang kafir. Dengarlah. Memimpin ni mesti orang Islam. Doalah banyak-banyak supaya kita didominasikan orang Islam balik. Pasal apa? Pakai je. Tuan-tuan tak faham apa hikmah tu dah. Ketua program negara mesti. Ketua hakim negara mesti orang Islam. Ketua-ketua ni mesti orang Islam. Rahmat besar kita punya agung adalah orang Islam. Kalau agung ni, kalau kena yang non-Muslim, macam pening. Kalau tak ada sistem agung, macam mana nak kita? Kelang kabut lah tuan-tuan. Mujurlah ada lagi sistem beraja ni. Sikitlah saya sebut itu. Ada orang tak suka dibenci apa. Ya Allah, tak tahulah apa-apa ni. Tu pun kalau ikut asal dulu, raja ada kuasa mutlak. Sultan ada kuasa mutlak. Dengan bahasa itu tak? Okey. Itu satu hal. Tapi nak sebut kata, asal saya nak sebut ajar syariat. Satu, ngajilah elok-elok syariat. Ngajilah elok-elok bab akidah tepat macam mana diajar mengikut ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Patuh je. Satu masa dulu, saya zaman kecil-kecil pun cerita bab apa? Bab babi. Ada cacing pita lah apa kan. Jadi tu zaman lah ni macam mana? Satu-satu dibongkar babi apa masalah yang ada pada dia. JE. Babi punya pasal. Lah ni apa-apa coronavirus, apa benda ni. Keedah kita macam mana? Makan binatang kalau boleh disembelih. Bagi dia mati dulu. Ikan. Walaupun tak syarat sembelih. Tapi kalau boleh, matikan dulu binatang tu. Bukan makan hidup-hidup. Ni dah lah makan hidup-hidup. Bodoh pun makan hidup-hidup. Anak tikus makan hidup-hidup. Ular sawa pun makan. Biawak pun makan. Kelawar pun makan. Makan hidup-hidup lah tu. Ikan. Duk ketek-ketek lagi. Macam mana? Orang perut goreng. Hidang makan. Ambil berudu bubur dalam kolej, bubur dalam bekas, suap anak minum. Makan berudu. Makan anak tikus tu, kutik makan. Sekor makan. Engkau makanlah. Makanlah. Patuh je syariat, jangan duk mengepit lah. Tuan-tuan nak makan ulat beluncai, ulat mulung, makanlah kau. Keedah kita tambah saya ngaji nak tutup guru kita sebut macam ni. Sikit saya sebut tentang perubatan apa semua tu lah. Keedah kita patuh je syariat. Memang
tak dinafikan. Kita akan dipengaruhi dan peribadi kita dibentuk oleh apa yang kita makan. Betul. Kita ditempa, hati kita ditempa daripada makanan. Macam tu. Hati kita ditempa daripada makanan kita. Makanan kita baik, baiklah hati kita, baiklah perangai kita. Satu, kita disuruh makan benda baik-baik. Bila makan hati baik-baik, hati baik-baik. InsyaAllah. Satu, zaman dulu orang tak ada makan benda merapu. Walaupun katalah mereka ni tak Islam. Islam pun tak datang lagi. Tapi ada istilahnya orang yang hanif. Khasnya zaman Nabi SAW. Walaupun Rasulullah belum jadi Nabi Rasul, ramai yang mereka ni tak makan benda kotor-kotor, benda buruk-buruk. Hati mereka tak ada langsung perasaan nak sembah tokong. Tak ada. Mereka ni lah digelar Hanif dan Hunafa. Pasal apa? Tak ada makan benda karut-karut. Hati mereka lurus dengan Allah Ta'ala. Antara Hunafa dan Hanif ni siapa? Mak ayah Nabi SAW, datuk dia, Abdul Muttalib. Yang masa tu ketua kaum Arab dan kabilah Quraisy. Masa itu, dialah penjaga Kaabah. Lurus hati dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia dah lama tak faham macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala. Waktu Abrahah datang tentera bergajah nak runtuhkan Kaabah. Dia kata apa? Aku jaga Mekah ni. Tapi Kaabah ni bukan aku yang jaga. Kau nak runtuhkan, itu kau ambil tanggungjawab je lah. Aku pasal unta Datuk Nabi tu masa tu dia ketua kabilah Quraisy pada masa tu. Aku nak unta aku. Kaabah ni, yang ni, aku tukang amanah jaga je. Tapi ada pemilik dia. Kalau kau nak runtuhkan, aku serahkan pada siapa pemilik dia. Bukan aku menjaga dia. Aku tukang menjaga amanah. Kan. Dah ada iman dengan Allah Ta'ala. Datuk Nabi. Satu, yang tu, siapa tu golongan tu? Yang tu dipanggil Al-Fatrah. Hunafa yang pada zaman Nabi SAW sebelum Rasulullah dibangkit jadi Rasul. Sikit ke sana. Saya nak ajar asal ialah hantu jaga makanan. So kempen BMF ni memang bagus sangat. Bahkan kalau kita dah faham syariat, kita bukan baru BMF. Dah lama dah kita BMF. Orang lari yang baru terkebil-kebil nak BMF. Cuma takut bermusim lah. Habis-habis kempen, makan balik. Dah tak ada mi Maggi, makan juga Maggi. Yang buat leceh. Patutnya tak makan dah, tak usik dah. Nama je apa? Yong Taufu. Kalau Muslim produk tak apa lagi, tapi selalunya payah nak cari Muslim produk. Melayu pun bukan gaduh kan makan Yong Taufu pun kan. Nama apa? Wah tak tahu. Itu saya berbuat nama kan. Tinggal je lah, tinggal je. Nama pula makan benda-benda yang tak masak tu. Makan apa? Sushi, apa benda tu. Ish. Kaedah kita makan benda yang halal, tayyib. Antara tayyib ni masak. Kalau nak makan mentah, buah makan mentah, tak ada masalah. Tapi kalau daging makan mentah, itu bukan jalan kita. Telur mentah pun saya ngaji tok guru, dia ajar. Telur pun makan masak, kata dia. Separuh masak, dia buat muka gitu. Eloknya masak. Memang telah dibuat kajian saintifik pun. Benda tak separuh masak ni macam mana? Dia ada bakteria yang tak mati dalam tu. Dalam albumen telur yang putih, yang kuning telur. Makan tu nanti dia akan ada kesan sampingan belakang. Sebaik-baik makanan, masak dengan sempurna. Bukan separuh masak. Separuh masak. Yang tu pun ada huraian lah. Saya saja nak sebut dan kata patuh je syariat. Baik. Kemudian Rasulullah dah selesai semua proses tu. Utiya bil buraqi. Dia didatangkan dengan buraq. Kalau baca dengan ata bil buraqi, Jibril datang dengan buraq. Buraq ni apa? Buraq ni adalah seekor binatang. Saiz dia lebih besar daripada keledai. Kecil sikit daripada kuda. Buraq ni dia adalah antara binatang-binatang yang ada dalam syurga. Jadi tunggangan ahli syurga. Dan buraq ni adalah antara binatang yang digunakan oleh Sayyidina Ibrahim AS menziarahi anak dia yang ada ni, anak dan isteri dia Hajar yang ada di Mekah satu masa dulu, zaman Nabi Ibrahim dulu, yang Nabi Ibrahim duduk di Palestin. Ulang-alik itu naik buraq. Dan buraq ni memang binatang syurga. InsyaAllah masuk syurga esok kita naik buraq. Cuma bagi syarat syurga tu bagi betul.
Itu sikit sebut dengan begitu, harapan. Dan buraq ni musrajan, dibubuh pelana. Maksudnya ada tempat duduk dia. Mulajjaman, dan diletakkan tali kekang, tali untuk pegang, ikat di kepala buraq tu. Atau dipanggil lijam. Wa huwa dabatu abyad. Apa dia buraq ni? Dialah satu binatang berwarna putih. Munasabah dengan dia kilat. Buraq tu macam fu'al. Satu hal, yakadul barqu, kita biasa dengar tak dalam Quran, asal makna buraq tu dinamakan dia dengan buraq pasal pergerakan dia sepantas kilat yang tegut sekali lalu. Binatang yang putih, tawilun, dia saiz dia panjang. Dia bukan saiz kuda biasa, tapi kuda yang panjang sikit. Dia bukan macam kereta, dia macam MPV. Yang tu kot. Nak bagi faham tasawur gambar. Kata dia panjang tu, tawil. Fauqal himar, ada yang kata tawil tu, ada setengah ulama saya ngaji, Tok Guru disebut tawil ni bukan tawil badan tu, tapi tawil kaki dia. Ada yang kata tawil tu tawil badan, ada yang kata tawil tu tawil kaki. Sah. Macam-macam ulama faham tu. Ustaz tengok sini ada tak? Tak ada. Tapi antara saya mengaji dulu, ada Tok Guru sebut, tawil tu, tawil, kaki dia banyak. Dia bukan kaki macam kaki binatang kaki empat biasa. Ada yang kata badan dia banyak. Pasal intibar panjang tu, intibar panjang badan, ada yang intibar panjang ni, intibar kaki. Macam-macam ulama' syarahan. Saiz dia fauqal himar, lebih besar daripada keldai, dunal bagal, tapi kecil sikit daripada bagal. Bagal ni apa? Buka kamus pergi tengok. Saya tak larat nak urai bagal apa dia. Bagal ni nama salah satu binatang yang kat Malaysia tak ada lah bagal ni. Bukan bagal ni, bodoh bagal. Macam mana pun tu gelaran dipakai untuk bagal tu. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi muttaribul tarfi. Dia kata dia, keedah dia boleh berjalan ni, dia boleh letakkan hujung kaki dia indah muntaha tarfihi. Pergerakan dia sangat pantas. Dia boleh letakkan kaki depan dia sejauh mana dia pandang nampak tu, kaki dia boleh sampai. Kaki ni tolak. Macam mana rupa tak tahu nak terbayang. Tu buraq. Dan buraq ni muttaribul uzunain. Masa Jibril bawa datang tu, telinga buraq ni sentiasa aktif bergerak. Nak kenal binatang, cerdik tak cerdik, sihat tak sihat, tengok telinga. Kalau tuan-tuan tengok lembu, nak beli lembu tu ada. Lembu tu tak cerdik. Binatang cerdik, binatang telinga dia buka. Kambing, lembu, gajah, sama. Gajah kalau tuan-tuan pergi kat hutan savana ke apa, tuan-tuan pergi ziarah katalah gitu kan. Dia tengok tuan-tuan, dia buka telinga dia. Binatang yang telinga dia peka, bergerak selalu menunjukkan binatang yang cerdik dan sangat cerdas selalunya. Orang pun tengok mengaji tidur je, kira tu. Sorry saya mengaji satu guru di sini tu, yang ngaji dalam pondok lama tu kan. Baca kitab Isra Mi'raj, tapi daripada cerita tu dia macam-macam benda dia sembang, urai satu terperinci. Kita dengar best ngaji kita ni. Satu kali dengar syarah lain pula syarahnya. Sedar semua. Pakar semua ilmu. Semua ilmu dia tu. Muttaribul uzunain. Idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu. Kata dia, bila sampai pergerakan buraq ni, bila sampai ke bukit, irtafa'at rijlahu, kaki depan dia pendek. Wa idza habata irtafa'at yadahu lahu. Bila dia naik ke bukit, kata dia kaki belakang dia akan jadi panjang. Faham tu, kaki depan pendek.
Wa idza habata bila diturun irtafa'at yadahu, tangan kaki buruk yang depan tu akan jadi panjang, dan kaki belakang itu akan jadi pendek. Jadi Rasulullah sentiasa jalan atas buruk macam mana? Sentiasa stabil. Dia takkan macam ni, dia tak ada macam ni. Yang ni teori orang buat absorber tu. Saya syarah absorber pula kan. Suspension, apa? Suspension. Lubang besar mana pun macam mana? Lagi besar tayar, lagi besar suspension. Lagi tinggi suspension. Betul saya sebut tak? Tak jalan, tak rasa pun. Line orang. Ini tak ada apa. Buruk macam mana? Lagi lah tuan. Bukan kenderaan bertayar bulat. Lagi. Dengar apa seronok tak? Macam mana? Buat syarat untuk boleh naik buruk. Yang tu je. Lahu janaha ni. Dan kata dia, buruk ni ada dua sayap. Sayap ni fi fakhidaihi. Sayap dia di peha dia. Satu kalau ada orang lukis gambar rajab buruk, buruk dia pun sayap kat badan. Tak betul. Sayap buruk adalah di peha dia. Yang istilahnya kawalan sayap dia adalah kaki dia. Pasal sayap tu istilahnya mempercepatkan pergerakan dia, yang kaki kan kaki untuk lari, ada pemacu roda depan, pemacu roda belakang, ada yang 4-wheel drive. Yang tu kot kan saya bunyi gitu. Dia pemacu roda belakang, pemacu kaki dia tu, tambahan power dia ialah sayap dia. Kalau macam burung, power sayap dia dekat kepala dia kan. Buruk ni kaki dua dah ada depan. Jadi sayap kat mana? Kat peha belakang. Siap. Saya urai gitu je. Yahfiru bihima rijlahu, kata dia, yang berlarilah dengan menggunakan dua kepala ni, rijlaihi, mana? Yahfiru bihima rijlaihi, akan dua kakinya. Maksudnya kaki dia, fakhidahi, yahfiru bihima rijlaihi, menggerakkan ya. Ataupun memaculah dengan menggunakan dua kepak tu, rijlaihi, akan dua kakinya. Maksudnya buruk ni dia nak pacu bagi laju, menggunakan tambahan kuasa power dia, bagi kuasa booster tu, kepak dia, menggerakkan kepak tu kaki dia. Itu kot bahasa terjemah dia. Fastas'aba alaihi. Baik, bila dah dibawa ke depan Nabi, apa jadi? Disebut fastas'aba ni, maksudnya liar sangat ia buruk ni. Bila menghadap nak pergi Rasulullah, dengan tali dipegang oleh Jibril tu, apa jadi? Dia binatang yang cergas, pantas, yang sepantas kilat pergerakan dia, liar, agak-agak macam mana rupanya. Fawadu'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi. Kemudian Jibril letakkan tangan, Jibril yang mulia itu, ala ma'rifatihi. Jibril letak ala ma'rifatihi. Setengah syarahan seingat saya, atau mana maksud ma'rifah ni, letak di atas kepala dia. Dan melupuk tu, Jibril ambil tangan dia pegang. Memang ini kaedah nak jinakkan binatang. Tuan-tuan kalau tuan-tuan bela kuda, tuan-tuan tak biasa naik kuda pun dengar lah. Kuda mula-mula sekali nak buat, tuan-tuan nak buat apa? Bagi dia bau badan, tuan-tuan. Ni saya pun pernah jumpa kuda kan. Okay, orang cerita kuda lah tahu. Mula apa? Bagi kuda tu bau kita dulu. Kenalkan dia, kita dengan dia. Bagi dia coba. Kalau dia, dia angkat telinga. Telinga dia macam mana? Telinga dia angkat. Dia angkat telinga dia. Kalau dia tengok telinga tu, dia punya okey, relax, tak apa. Kalau dia ambil tu, dia tendang, bam, jangan duduk dekat lah. So. Okey. Jadi Jibril pegang kepala dia, terus buruk tu diam. Summa qala, tu kaedah nak bagi jinak kuda. Bagi kenal tu, siapa yang pegang, yang kawal buruk ni Jibril. Jibril kata kat kuda tu, ala tastahi,
ala tastahyi, sah baca itu, ala tastahyi ya buraku fa wallahi ma rakibaki khalqun akramu ala Allahi minhu. Jibril kata kat Buraq tu, wahai Buraq, kata dia, wallahi demi Allah, kata dia, tidaklah menunggangkan akan engkau satu makhluk yang terlebih mulia kata Allah Ta'ala daripada Rasulullah ni. Jadi Jibril kata dekat Buraq tu siapa? Pasal Buraq yang dibawa naik untuk Rasulullah naik ni adalah Buraq yang pernah ditunggang oleh Nabi Ibrahim dulu. Dan Nabi Ibrahim tu, kalau saya duduk ngaji tu tunggu duduk syarah, dia duduk ulang alik tu, tengok anak dia dengan isteri dia Hajar ulang alik Palestin ke Masjidil Haram tu yang naik Buraq ni. Allahumma salli dia bagi tahu siap pada Buraq tu. Waktu last pertemuan dia dengan dia naik Buraq tu, dia kata apa? Dia kata apa? Wallahi, kata dia, engkau ni akan ditunggang oleh satu makhluk yang lebih mulia daripada aku. Satu bila Jibril sebut ni, terus Buraq diam. Oh, ini rupanya makhluk yang dijanjikan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk yang akan menunggang aku, yang Jibril kata inilah makhluk yang paling mulia, tak ada siapa dah lebih mulia daripada orang ni yang nak naik belakang aku. Terus diam. Satu kaedah binatang ni, kaedah nak kita nak bagi baik dia dan dia liar kalau macam mana, baca bismillah, pegang bismillah, minta Allahumma inni as'alu khairaha wa ma jabalta fiha wa inni a'udzu bika min syarriha wa ma jabalta wa ma khalaqta fiha. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada pada binatang ni, dan minta lindung daripada kejahatan apa yang telah kau cipta pada binatang ni dan apa yang ada pada tabiat dia. Minta itu, baca bismillah. Walibnya selalunya binatang ni akan jadi baik. Satu kaedah binatang ni jadi baik macam mana? Kita muamalah dia dengan baik. Binatang ni dia pun kenal kita, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis pukul kucing, sepak ayam, lastik ayam, katok anjing, katok ular. Ular memang kena katok. Yang silap ajak sebut ular tu. Duk telan ular, buah be tu. Kuda baru pun dia tahu, ini kaki telan ular sawa, tak kira aku pun dia telannya. Orang yang hati baik pegang kuda akan jadi jinak. Rimau pun jinak. Kita yang itulah rimau lari awal. Kita tak pernah jinak dengan Allah Ta'ala. Satu, kita tak jinak. Makhluk lain tak jinak dengan kita. Rasulullah ni bila dia jinak dengan Allah Ta'ala, semua binatang, pokok kayu, batu semua jinak dengan dia. Macam tu. Satu, kita kaedah nak bagi manusia jinak dengan kita macam mana? Jinak dengan Allah Ta'ala. Memang betul kan? Jinak Allah, jinak Rasulullah. Kau baca Quran banyak, kau selawat banyak, kau jadi baik. Betul kan? Tuan-tuan tinggal baca Quran, tinggal selawat, tuan-tuan jadi perangai pegih. Memang macam tu. Saya tak sebut orang lain, saya sebut saya lah. Tinggal zikir, tinggal selawat, memang kau perangai kasar. Kalau perangai kasar, tuan-tuan cam lah tu. Saya tinggal selawat banyak tu. Kalau banyak selawat, banyak zikir, khasnya banyak selawat. Perangai pun cakap ni lembut. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya sebut saya sendiri, saya perasan benda tu. Kita malas hari tu, malas zikir, malas selawat, tengok perangai. Tambah zikir je tak selawat. Tu pun tengok perangai. Dia punya barat lah. Tuan saya tak tahu. Saya sebut saya. Memang betul kan? Tak. Pasal kita bila kita zikir, ingat Allah. Setiap yang lawan Allah Ta'ala kita baran. Tapi bila kita banyak selawat, baran kita dia tak tengok orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala dan engkau Allah Ta'ala tu, pasal selawat atas Nabi jadi sejuk. Kita tengok dia, kita bukan baran dengan dia satu hal, tapi baran tu dia akan jadi kesian. Kesian engkau ni. Kita akan damping dengan dia, jumpa dia, cakap dengan lemah lembut. Kalau tak ada selawat, memang kita tak suka benda yang tak elok pada dia. Tapi kita baran dia, kita tumbuk. Kita cakap benda kasar dengan dia. Saya tak tahu dengan orang lain. Saya sebut saya. This is my experience, you know. Untuk guru pun memang sebut itu. Dia tengok barangnya, kena banyak selawat. Dia tahu kadang-kadang kita suka zikir baca Quran apa. Kena banyak selawat. Tengok perangai yang kasarnya, selawat banyak-banyak. Satu orang tua kita dulu bila kelahi-kelahi je, dia buat macam mana? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Nak bagi reda, nak bagi reda. Baik. Jadi antara kaedah nak redakan ni, kalau khas, kalau pada binatang, selawat. Selawat. Ya, baca bismillah, selawat atas Nabi. Baca bismillah, selawat atas Nabi.
Satu lagi nak sebut tu, yang penting tu apa? Kita. Tentu kalau tuan-tuan memang bengih dengan orang, tak tuan-tuan tak, istilahnya tak rapat dengan Allah Ta'ala, tak jinak dengan Allah Ta'ala, tak ada kuat zikir, tak ada kuat sembahyang, buah pi pasal itu, tak ada kuat selawat, binatang tak suka tuan-tuan. Lepas tu, kucing tu, tengok kucing boleh kenal. Kucing dia kenal siapa yang jinak, dia nak jinak, siapa sama jinak. Ulama-ulama kita kan tengok tentu. Cukuplah saya syarah panjang ni, pergi syarah hak tu je kan. Kita cerita burak ni, kita cerita burak tu kan. Ni yang ngaji tak habis ni. Fastahya. Jadi bila Jibril menceritakan kat burak, yang inilah makhluk yang paling mulia kata dia, yang akan naik atas kau ni. Malulah burak hatta irfada urqan wa qarra, sehingga kata dia terpancarlah daripada burak ni arakan, terpancar peluh dia. Merecik peluh keluar. Masya-Allah. Yang ni pun kalau saya ngaji tutup guru dulu, dia syarah kan. Binatang ni kita tengok perangai macam ni. Ilmu binatang pun tutup guru dulu, hebat sangat. Saya mengaji antara ilmu sembelih ni, kata apa? Ngaji ni sembelih, atau binatang, perebah apa, saya nak sebut tak ni. Simple sangat benda ni, tapi Allah. Betul lah dia ajar. Apa dia? Ambil telinga dia, dah tombang, rebah, ambil telinga tu, ambil tutup kepak, tutup mata dia. Lembu kambing, tambah yang janam pari tu. Lagi telinga besar tu, tutup mata dia. Yang bagi dia nampak pisau tu, tarik tengkuk. Tu bagi sedar nafas dia. Dia tarik nafas. Allah. Gitu kan. Biar sampai dia menghembuskan nafas dia yang terakhir, baru tarik pisau. Bagi rasa sedar, rasa nafas dia. Itu perebah itu. Sedar kan nafas dia tu. Daging ni sedap. Daging ni lembut. Betul. Pasal apa? Biar dia disembelih dan kena menghembuskan nafas terakhir. Itu je betul ya. Simple je. Kena minta pengeras kat tuan-tuan ni. Okey. Wa qarra dan duduk diam. Cukup. Saya sebut begitu je lah. Saya syarah lagi panjang kan. Saya tak boleh. Saya teringat saya mengaji dulu untuk guru syarah apa. Hatta rakibaha, sehingga bila dah duduk tu, Rasulullah pun naik lah. Burak. Lepas tu, wa kanatil anbiya'u tarkabuha qablahu, dan kata dia adalah para nabi pernah menunggang burak ni sebelum Nabi SAW. Sebelum Rasulullah ni, memang nabi-nabi dulu pernah naik burak. Khas ni yang disebut ialah Sayyidina Ibrahim. Qala Sa'idub Nul Musayyibi, berkata oleh Sa'id bin Nul Musayyib. Ini salah seorang ulama hadis di kalangan tabi'in. Wa ghairuhu, dan juga selain daripada dia. Dia kata hiya dabatu Ibrahim. Burak yang dinaik oleh Rasulullah ni adalah burak yang dinaik oleh Nabi Ibrahim, allati kana yarkabu 'alaiha lil baitil haram, yang dia menunggang naik burak ni untuk pergi ziarah ke Baitul Haram, menziarahi isteri dia Hajar dan anak dia Nabi Ismail. Tentu Nabi Ibrahim dia taklah bersapih bulan-bulan untuk tengok anak dia. Balik. Asal-asal macam mana? Asal-asal dia pun tak sangka dia akan dapat burak tu. Allah Ta'ala perintah macam mana? Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi Ibrahim ni hantar anak dia dan isteri dia, masa tu telaga Zamzam pun tak ada lagi. Kau pergi hantar bi wadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Dah Nabi Rasul. Apa kaedah dia saya ajar ni? Ikut aja perintah Allah Ta'ala. Patuh je syariat. Ikut aja. Ikut. Letak. Siti Hajar macam mana? Beriman tak? Dia tanya apa? Allahu arsala, adakah Allah Ta'ala yang wahyu kat engkau suruh hantar aku ni kat sini? Nabi Ibrahim kata apa? Naam. Kalau Allah hantar engkau balik. Tuan. Isteri kita kalau buat macam tu macam mana? Teriak dia. Abang. Dia drama Hindustan lah kita. Abang. Jangan tinggalkan saya. Abang. Kita pula. Dinda. Mampu kita. Tuan. Cerita Hindustan kita. Tak.
Kalau betul-betul, abang pergilah. Satu, para sahabiah, isteri-isteri, para sahabat ni tuan, sahabiah lah istilahnya masa dia perempuan. Suami dia pergi perang, anak dia pun dia standby pergi perang awal ni. Kalau anak dia tak boleh pegang, dia kecewa. Siapa? Anak aku ni lambat sangat besar. Untuk pergi perang bersama dengan Rasulullah dengan sahabat-sahabat lain untuk bela agama. Kalau ada mati syahid macam mana? Alhamdulillah anak aku mati syahid. I'm very proud with my son. With my husband. Mati tak takut jadi janda. Orang lah ni jadi janda. Apa kena tinggal lagi masjid pun. Abah, jangan pergi masjid. Leceh tu. Isteri yang solehah ni macam mana? Abang, orang dah azan. Abang pergi masjid ya. Baik. Dia sebut. Abang pergilah masjid. Abang orang lelaki. Saya orang perempuan. Saya semayang kat rumah. Abang pergi ke masjid. Balik abang jadi imam. Saya jadi makmum ya. Saya tunggu abang balik. Yes. Ini abang tu lagi masjid. Kita semayang 2 orang lah dekat rumah. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Baik. Fantalaqa bihi Jibrilu wa huwa ala yaminihi wa Mikailu ala yasarihi. Kemudian bertolaklah Rasulullah naik burak. Jibril sekali, wa huwa Jibril ni ala yamini sebelah kanan Rasulullah, wa Mikail di sebelah kiri Rasulullah. Ada riwayat sebut belakang Israfil. Riwayat ni khilaf cerita ni panjang cerita kan. Nak ngaji hadis kalau tu yang susahnya ngaji hadis, baik baca macam ni. Pasal hadis nak kena proses kan. Saya cerita tu panjang, cukup. Wa indabni Sa'idin, dan di sisi kata dia Ibn Sa'id, wa kana al-akhidhu bi rikabihi Jibrilu wa bi zihamil buraqi Mikailu. Jadi Rasulullah duduk di tengah, ya'khudhu bi rikabihi Jibrilu. Jibril ni pegang tali kepala kuda tu. Zimam ni ingat saya. Wa zimamil buraq Mikailu. Yang ni kita tengok kamus. Saya tak sebut pun, saya tak berapa pandai nama-nama tali yang ada ikat kat kuda, kat binatang ni. Jadi ada 2 tali, satu dipegang Jibril, satu dipegang oleh Mikail. Rasulullah tak pegang apa-apa. Rasulullah duduk tengah. Diapit oleh Jibril dan Mikail. Lepas tu fasaru, berjalanlah mereka tu, Rasulullah, Jibril dan Mikail ni. Ada riwayat sebut Israfil di belakang. Hatta balagu ardon, sehingga mereka sampai pada satu bumi zata nakhlin yang banyak pokok kurma. Faqala lahu Jibrilu, berkatalah kepada Rasulullah ni Jibrilu, inzil. Jibril kata, turun. Berhenti dengan singgah itu. Wasalli hahudan, maka sembahyang sini, di sini. Fa'ala, kemudian berbuat Nabi SAW. Summa rakiba, kemudian naik balik. Faqala lahu Jibrilu, berkata kat Rasulullah oleh malaikat Jibril, atadri aina sallaita, kamu tahu ke ya Muhammad kat mana kamu sembahyang tadi? Faqala, kata Rasulullah, la. Rasulullah kata, la, aku tak tahu aku sembahyang kat mana. Faqala, Jibril kata, sallaita bi Taibah, kamu sembahyang di satu tempat bernama Taibah. Taibah ni nama Madinah lama. Taibah. Wa ilahal muhajiratu, kata dia, ke bandar Taibah ni lah, ke kampung Taibah ni lah, untuk kot. Muhajiratu, hajara, yuhajiru, muhajaratan. Muhajaratu, akan berlaku penghijrahan. Kamu akan berlaku penghijrahan kat sini. Oh, Rasulullah dah dimaklumkan hijrah tu. Kisah juga kalau ikut Rasulullah ni, waktu dia balik daripada Isra' Mi'raj, jumpa cerita dengan Sayyidina Abu Bakar apa, cerita perjalanan Isra' Mi'raj. Bila Rasulullah cerita je, Rasulullah ni singgah dekat Madinah tu, kata ni lah Taibah. Jibril bagi tahu aku, di sinilah akan berlaku penghijrahan tahun depan. Macam tu kot bahasa dia. Orang yang mula-mula sekali ambil tindakan adalah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah balik Isra' Mi'raj, dia dah cari 2 ekor unta. Buat apa? Standby untuk hijrah tahun depan, bela elok-elok. Buat apa? Satu Rasulullah naik, satu aku. Sayyidina Abu Bakar. Satu hijrah 2 orang. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar.
Ni peranan orang tua-tua. Apa dia? Kau kena fikir jauh. Tengok sekolah pondok dah tak ada orang, macam mana nak pergi buat sekolah pondok? Tengok, negara kuliah kecil, engkau tak jadi pemimpin tak apa, tapi siapa nak memimpin? Engkau dah tua dah, tak payah dah. Bagilah orang lain pula. Tapi orang lain yang cerdik lah, bukan yang macam kepala otak sewil kau. Siapa tu tak tahulah kan. Ni peranan orang tua. Dia tak gedik-gedik lah. Dia sebagai penunjuk jalan je. Ni perangai orang tua. Yang nak naik depan ni siapa? Orang muda. Orang yang berfikiran cergas, yang pandang jauh ke depan. Jadi pemimpin untuk hidup, bukan jadi pemimpin untuk mati. Apa khasiat dia tu? Dah hidup pun nak hidup ke apa? Nak hidup ke agama. Hidup ke Islam. Hidup kan macam mana nak daulat agama Allah Ta'ala atas muka bumi ni. Itu kot bahasa dia. Itu kita Islam. Itulah dia ajar ke kita. Kalau takkan nak hidupkan ekonomi, baik bagi Cina orang kata. Bohpi gitu. Tapi cara dia lah. Habis babi semua dia bila, dulu pun babi banyak. Tambah bagi Cina yang merintah. Penuh babi kita tu. Apa cerita ni? Sikit tentang hijrah tu. Cerita hijrah dan Sayyidina Abu Bakar. Baik, fantalaqa, kemudian Rasulullah teruskan berjalan lagi. Fantalaqal buraqu yahwi bihi yada'u hafirahu haitsu adraka tarfahu. Haitsu adraka tarfuhu. Naik turunlah bihi, buraq tadi, yang dia pun berjalan, bahasa mudah itu. Dia letakkan hujung kaki dia haitsu adraka tarfu, di mana penglihatan buraq tu boleh nampak di hujung kaki langit tu. Itu kaki depan dia. Faqala lahu Jibril, dia berjalanlah lagi. Dan tu cerita dia. Saya nak baca laju sikit tu je. Faqala Jibril kata, inzil, turun. Sampai satu tempat tu, singgah lagi. Jibril kata apa? Turun. Fasalli hauna. Sembayang kat sini. Fa fa'ala, Rasulullah pun sembayang. Ni Rasulullah dah sembayang. Apa ni? Masyhur saya ngaji, tutup guru sebut, kata Rasulullah sembayang 2 rakaat. 2 rakaat, dah ada sembayang dah ke? Sembayangnya Rasulullah masa dalam perjalanan ni adalah sembayang mengikut syariat Nabi Ibrahim AS. Syariat untuk Rasulullah belum ada lagi. Syariat Rasulullah sembayang ni, sembayang istilahnya sembayang fardu yang 5 waktu tak ada lagi. Sembayang ni semua sembayang nafil. Dan kefiat sembahyang dia bukan macam sembahyang kita. Masyhur tutup guru ulama' dia sebut macam tu. Untuk sembahyang Rasulullah sembahyang macam mana? Sembahyang mengikut cara Nabi Ibrahim. Masyhur sebut ulama' juga. Macam mana sembahyang Nabi Ibrahim, apa beza dengan sembahyang kita? Sembahyang kita antara yang khas, ada sujud, ada rukuk. Jadi sembahyang Nabi Ibrahim macam mana? Wallahualam. Tapi faham tu dia tak ada rukuk dan sujud macam mana kita. Kalau ada pun, dia bukan memang satu rukun khas. Macam mana pun atas huraian ulama' macam-macam ni. Tapi nak kata, adakah cara sembahyang tu macam mana sembahyang kita? Tak. Ya Rasulullah hanya macam kita duk sembahyang ni selepas Isra' Mi'raj. Yang ngajar pun Jibril. Jadi yang ni memang Jibril dah ajar Rasulullah. Dan cara sembahyang dia yang dengan Rasulullah nak terima tu, kaifiat sembahyang dia adalah berlainan. Siap. Jadi Jibril bila singgah suruh sembahyang tu, Rasulullah pun sembahyang. Faqala lahu Jibril, atadri aina sallaita? Adakah kamu tahu di mana kamu sembahyang? Faqala, kata Rasulullah, la, aku tak tahu aku sembahyang kat mana. Qala, kata Jibril, sallaita bi Madian. Kamu telah sembahyang di Madian. Madian ni apa? Madian ni ada perkampungan Nabi Syuaib. Kampung Nabi Syuaib. Quran sebut wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Kami utuskan ke Madian ni akhahum, Quran sebut dengan bahasa saudara mereka. Siapa? Orang yang daripada kalangan mereka. Siapa? Syuaib. Nabi Syuaib adalah Nabi Rasul khas kampung Madian. Dia kampung tu je. Semayang ni dekat satu batang pokok yang dipanggil Syajarah Musa. Pokok Nabi Musa. Pokok mana ni? Pokok yang Nabi Musa pernah bersandar kat dia setelah Rasulullah sampai ke kampung Nabi Syuaib, setelah dia istilahnya keluar daripada Mesir, setelah berlaku peristiwa dia membunuh tukang masak Firaun, seorang Qibti yang kerja dalam istana Firaun. Dia dah berlaku satu pembunuhan tu, dia lari keluar daripada, berapa bahasa lari tu, dia lari keluar daripada Mesir,
keluar daripada istana Firaun, lari ke kampung Nabi Syuaib ni. Waktu selepas dia bagi anak Nabi Syuaib, buka telaga, bagi minum kambing-kambing anak Nabi Syuaib, dua orang perempuan yang tunggu apa Nabi Musa buka ni, dah buka bagi minum, tutup balik, dia berehat dekat pokok tu. Pokok tu. Singgah kat situ. Yang ni nak menunjukkan ada sunnah kita pergi ziarah asari salihin. Apa dia? Kesan-kesan orang-orang yang soleh. Kesan Nabi-Nabi, tempat-tempat Nabi-Nabi pernah sampai, tempat Rasulullah nak hijrah. Tempat dia nak hijrah pun pergi semayang tu. Pergi ziarah. Boleh ke ziarah tempat-tempat baik je ni? Ya. Kita pergi ziarah tempat macam ni. Tempat yang Nabi-Nabi Rasul ziarah. Tak payah pergilah tempat-tempat yang orang kafir pergi ziarah. Pergi mana? Hong Kong. Pergi mana? Korea. Pergi mana? Jepun. Pergi mana? Tasmania. Pergi New Zealand. Untuk dakwah tak apa. Tapi untuk makan angin tak payah. Nak makan angin pergi tempat-tempat orang baik-baik. Orang soleh-soleh. Memang lain dengan pergi tempat dia. Masuk je kena nak mengemang bulu rambut lah. Oh, Masya Allah. Oh no. Tambah ada makam-makam Nabi-Nabi, Rasul, para sahabat, awliya. Pergi bagi salam macam pun dah berasa dah. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Ya ahlal. Apa? Ahlal maqbarah muslimin. Ya ahlal maqbaratul muslimin. Bagi salam tu pun kita boleh rasa sesuatu. Tambah kita pergi pula bukan dengan sebarang orang, pergi dengan guru-guru kita yang mereka ni ada hubungan. Ada hubungan rapat dengan Allah Ta'ala. Ada hubungan dengan para awliya ni. Hak tu pun nak cerita tak pandai saya. Saya bukan duduk tempat tu. Masya Allah. Dia bagi salam. Kita duduk belakang dia pun dah berasa lain kan. Allah. Tambah pula kita pergi ziarah tu orang yang di sisi Allah tak mati. Walaupun jasad dia dah mati pasal cabut roh. Tapi mereka duduk alam barzah dalam keadaan hidup. Dan dapat nikmat. Dan sedang boleh pergi ambil nikmat dalam syurga. Orang mati syahid, orang salihin, orang syuhada, orang siddiqin, pewaris Nabi, tambah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para sahabat. Masya Allah. Kita pergi tempat-tempat tu sangat baik. Nak sebut kata pokok Nabi Musa tu. Sedangkan tengok Nabi Musa dengan Rasulullah, siapa mulia lagi? Rasulullah mulia lagi. Tapi maksudnya, nak ajar syariat, pergi ziarah tempat orang yang baik-baik. Lagi, fantalaqa buraku yahwi bihi. Kemudian bergeraklah oleh burak ni, bergeraklah burak ni bihi dengan cara kaifiat itu. Ujung kaki dia, tempat dia pandang, selangkah dia tu selangkah dia. Summa qala lahu Jibril, kemudian Jibril sampai di tempat dia, inzil, turun. Fasalli, sembayang sini. Fafa'ala, kemudian Rasulullah membuat. Summa raqiba, kemudian naik balik. Faqala lahu, kata Jibril, atadri aina sallaita, kamu tahukah di mana kamu sembayang? Qala, kata Rasulullah, tidak. Qala sallaita bi turi Sina. Kamu sembahyang di bukit Tur Sina. Oh, sembahyang atas bukit. Kat mana ni? Haitsu kalamallahu Musa, pada tempat yang di situ Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Siapa yang ada kat situ? Nabi Musa kat bukit Tur Sina. Bukan Allah kat bukit Tur Sina. Allah tak ada habuan kita, tak ada layak pada kita untuk bahas Allah di mana. Yang di bukit Tur Sina, Nabi Musa. Siap. Summa balagha ardan. Dah 3 tempat Rasulullah singgah ni. Kemudian sampai Rasulullah pada satu ardan, satu negeri. Fa badat lahu qusur Syam. Tempat dia duduk tu, kata dia, negeri bumi tu, nampak istana negeri Syam, Syria. Nampak. Istana negeri Syam tu nampak, kata dia. Faqala lahu Jibril, Jibril kata, inzil, turun. Fasalli, semayang sini. Fa'ala, kemudian Rasulullah buat, semua rakibah naik balik. Fantalaqal buraku, kemudian berjalanlah burak tu, yahwi bihi, dia pun berjalan dengan cara dia, selangkah, sejauh mata memandang. Jibril kata apa? Tadri aina sallaita, kamu tahu tak di mana kamu sembahyang? Qala, kata Jibril, kata Rasulullah, la, aku tak tahu di mana aku sembahyang. Qala sallaita bi baitil laham, kamu sembahyang di Baitul Laham. Baitul Laham ni apa? Haitsu wulida Isa bin Maryam, di tempat di mana dilahirkan Nabi Isa bin Maryam. Baitul Laham nama tempat. Dia dilahirkan, asal tempat lahir dia, mak dia, Siti Maryam lahirkan dia
Di istilahnya padang pasir, ada tunggul kurma satu, bukan pokok kurma, pokok kurma yang dah tinggal tunggul je. Dah tak ada lah daun apa. Di bawah pokok tu Siti Maryam lahirkan Nabi Isa. Tiang ngaji pondok apa? Tok guru akan ceritalah Nabi Isa pula. Cerita Nabi Isa, cerita Siti Maryam, macam mana dia lahir. Tepuk pokok keluar, pokok tepuk lepas lahir beranak tu lapar, air. Tojah dengan kaki, keluar mata air. Tepuk kurma, tunggui kurma, jatuh buah kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Benda karamah yang Allah beri pada ibu Nabi Isa alaihissalam. Faham tu juga ziarah tempat-tempat yang baik-baik. Baitul Laham. Wa bainama huwa yasirun alal buraq. Baik. Lepas tu faham tu teruskan perjalanan sampai Baitul Maqdis. Dan kata dia sedang-sedang Rasulullah ni berjalan ala buraq, di atas buraq ni, izra'a ifritan, tiba-tiba melihat Rasulullah ifritan. Ifrit ni minal jin, daripada spesies jin. Ini jin lah. Kita pun biasa dengar jin afrit. Afrit ni apa? Salah satu daripada kumpulan jin, spesies jin, bangsa jin. Jin ni dia pun ada bangsa macam mana kita ada bangsa. Kalau saya sebutnya ni, Jepun dengan Red Indian sama tak? Apa beza? Jepun dengan Negro kalau lomba lari 1000 km siapa menang? Kenapa pula Negro? Dia punya fizikal dia luar biasa. Keupayaan dia bukan macam kita tuan-tuan. Dia boleh jemur matahari 3-4 hari seminggu tak ada apa. Kulit hitam nama dah. Kalau Jepun jemur matahari sehari lembek, bohbi bahasa gitu, betul tak betul pites tengok. Ifrit sama. Ifrit ni kalau nisbah kita Negro. Negro bukan Negro biasa, Negro padang pasir asli, rambut kerintin. Boleh tak minum air sebulan tak apa. Jemur tengah padang pasir, malam tak payah pakai selimut. Dia punya tough dia. Ifrit jin ni. Jin ni kata dia buat apa? Yang tulubuhu duk mengejar Nabi SAW duk atas buraq tu bisyuk latin dengan satu obor minar daripada api. Obor lah bahasa kita lagi. Dia lari ke apa tu? Buraq tu sepantas jauh mata memandang tu selangkah. Ifrit dan hambat tu. Jadi apa maksudnya? Ifrit pun boleh bergerak pantas macam mana pergerakan buraq. Lajunya. Bukan jet perang tu ni lembab kan, bising lah tu. Bergegor pucung. Saya silap tenggelam masjid dia. Letak pula bawah kan. Contoh, kalau 50 roket kalau, saya silap runtuh ke bah. Ifrit macam mana? Orang Ta'ala buat makhluk dia semua terbang sejak. Matahari punya besar saiz tu, bukan ada bunyi. Mana ada bunyi? Bulan pun tak bunyi bergerak kan. Ifrit macam mana? Jangan tanya saya. Pergi tanya dia Ifrit lah kan. Okay. Boleh terbang ke? Memang antara sifat-sifat jin ni ada yang boleh betul terbang, boleh berjalan. Kalau dia menyelam pun memang ada yang boleh menyelam. Kalau berjalan pun dia bukan berjalan macam kita. Jalan tu pakai kaki lah. Tapi dia punya kepantasan lebih daripada kita berlari pantas lagi. Kuda pun kalau pantas tu, jin pantas lagi. Pantas kan? Saya tak pernah lah tengok jin lari. Tapi saya pernah jumpa jin kan. Cerita jin tu. Jin ni orang pantas. Kalau kata kawasan padi tu, kalau dia lari kan, berlorong tu. Hilang. Kalau dia nak pergi tempat kita, kalau katalah pakailah hulu, dia main sini, berapa minit dia sampai. Sampai. Kalau lepas subuh tu, lepas main subuh, cerah matahari, sampai pucung, pakailah hulu. Tak faham, tanya lain. Apa cerita? Ada kepantasannya tu. Dia boleh bergerak pantas. Dia ada kepantasan itu bergerak. Betul kejar dengan api, buat apa kejar Rasulullah? Mestilah nak buat benda-benda tak elok. Pasal jin ni, kebanyakan jin ni adalah yang jahat. Umumnya jin ni jahat. Walaupun jin ada yang beriman. Memang ada. Tapi umumnya jin jahat. Jin ni umum jin jahat. Satu tutup guru kita sampai dia pesan macam ni. Dia kata apa? Sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Manusia ni hak jahat sekali, itulah jin paling baik.
supaya kita jauhkan diri daripada jin. Walaupun jangan tak tahu ada jin yang hafal Quran. Ada jin yang sangat taat. Saya punya pengalaman jumpa jin, saya cerita banyak. Memang ada jin yang hafal Quran. Memang ada. Saya pernah jumpa. Jin merapu pun pernah jumpa je. Tapi jin yang hafal Quran ada. Siap. Yang tu nak tahu PM tepi. Kullama kata dia iltafata ra'ahu. Jadi duk kejar Rasulullah ni. Setiap kali Rasulullah paling belakang duk nampak dia break dia lagi. Jadi maksudnya apa? Sepantas borak tu break boleh kejar. Tuan. Laju gerakan dia. Lepas tu bila dia ikut ni nak buat apa? Jin ni ikut mesti nak buat jahat punya kan. Dia kenal dengan Rasulullah. Dia bukan kira siapa tak kira. Dia kalau siapa dia nak buat jahat, dia buat jahat lah. Dan Rasulullah boleh nampak ifrit ni macam mana? Ni satu sifat luar biasa orang Ta'ala bagi kat Rasulullah. Kita memang takkan ada boleh melihat jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin ni dia boleh nampak kita. Tapi jin dan askar dia, tentera dia, kawan kerabat dia boleh tengok kita. Tapi kita tak boleh nampak dia. Quran cerita gitu. Jadi Rasulullah boleh nampak ni apa? Istimewa orang Ta'ala bagi, nampak kan? Dia ifrit. Faqala lahu Jibril kata kat Rasulullah bila nampak ifrit ni, ala wa'allimuka, adakah tidak macam tu kot asal terjemah. Wa'allimuka, aku nak ajar engkau wahai Muhammad kalimatin, beberapa kalimah, taquluhunna, kamu sebut kalimah ni, idza qultahunna, bila kamu sebut kalimah-kalimah ni, tufiat syu'latuhu, dipadamkan obor ifrit tadi, wa kharra li fihi, dan asalnya menyungkur li fihi, atas mulutnya, istilahnya jatuh tersungkur, jatuh tersembam. Kamu baca kalimah ni, Jibril tu hebat macam mana pun, dia terbang laju tu ikut orang tu. Macam mana? Obor dia bawa jadi padam. Obor lari macam tu boleh menyala kan? Kalau obor duk lari, larian obor tu pun, obor bodoh kalau bawa kereta padam. Ifrit kejar yang buruk tu, tak padam obor tu. Tengok dia punya teknologi api tu macam mana. Baca kalimah ni, obor padam, dia jatuh tersungkur, tersembam. Tepu, jatuh. Yang ni saya mengaji, kena bergerah kalau tuan-tuan nak ambil. Saya melawak itulah. Tapi, kalau ada gangguan, baca ni. Baca pagi 3 kali, petang 3 kali. Yang ni masyhur atas nama Ruqyah Jibril. Maksudnya, doa pelihara daripada gangguan jin yang diajar oleh Jibril sendiri kepada Rasulullah. Memang sepanjang pengalaman saya, ini pun saya dah lama tak sebut, saya nak bagi pada orang yang baru ni duk tanya saya masalah ni, saya pun dah lama tak baca ni, saya lupa. Saya lama sungguh tinggal cerita Isra Mi'raj ni kan. Saya tak ceramah Isra Mi'raj berapa lama. Selalu duk baca kitab aja. Kat pondok pun saya dah lama tak baca kisah Isra Mi'raj. Sibuk dengan benda lain. Yang ni lah, berapa tahun dah, saya ingat saya 4-5 tahun dah satu nak sebut kisah untuk apa nak sebut. Tak ada nak banyak dah. Tak berapa peduli lah. Dulu duduk di mulut saya je, kisah Isra Mi'raj ni. Saya tak ingat nak ajar ni benda ni. Ni kena cerita balik kat dia orang. Saya punya pengalaman dulu pun pernah masa memang duk ingat benda-benda ni, kalau orang tanya bab jin ni, saya ajar ni. Kebanyakan mereka yang ambil, bila saya ajar ni, saya tulis apa, suruh dia baca lagi betul. Kita amal pagi petang, semua sembuh daripada gangguan. Alhamdulillah. Itu pun bukan saya. Siapa? Allah yang sembuhkan. Benarnya Rasulullah, benarnya hadis yang kita dah baca ni. Okay. Apa perkataan tu? Macam ni. Qul. Macam ni. Qul tu tak masuk. Ni perkataan dia. A'udzu bi wajhillahil karimi wa bi kalimatillahil lati wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairi ya rahmanu. Sampai itu. Nak baris apa tak dapat, pergi PM lain.
Kalau PM tu saya minta pengerah lagi, kena bagilah kat saya. Kalau tak sah sanad. Saya melawak tu sambil je. Tak adalah gitu saja melawak. Saya ngaji pun melawak gitu je. Mahal. Tapi tak adalah kedekut nak bagi. Ulama dulu tak ada kedekut je. Saya pun tak adalah kedekut saja ayat tu. Dan memang ada orang main jumpa pun. Dan dia sungguh lah tu. Saya ingat main-main. Dia faham gurau rupanya. Ustaz kena bayar berapa? 500. Saya 1,000 pun saya bayar. Ustaz, ui sampai macam tu. Dia kata tak ada lah. Saya gurau aja. Dia nak bagi saya ambil. Itu je. Nak terjemah pun terjemah sekali lalu. Ya. A'udzu biwajhillahil karim. Aku minta lindung biwajhillah dengan zat Allah Ta'ala. Biwajhillah bizatillah. Billah. Ini maksudnya. Aku minta lindung dengan Allah Ta'ala. Al-Karim, Allah yang maha mulia itu. Wa bi kalimatillahi tammat. Dan aku minta berlindung dengan semua kalimah Allah yang sempurna. Antara kalimah Allah apa? Quran. Allati, kata dia, yang kalimah Allah, Quran ni, umumnya bukan saja Quran, semua kalimah Allah Ta'ala. Banyak mana kalimah Allah Ta'ala? Kalau ada dakwat, laut dijadikan sebagai dakwat, batang kayu semua jadikan sebagai pen untuk tulis kalimatullah, tak habis kalimah Allah. Ma nafidat kalimatullah. Baik. Minta dengan semua kalimah-kalimah Allah yang sempurna itu, la yujawizuhunna birrun, tidaklah akan boleh melampaui akan kalimah Allah ni, birrun oleh orang yang buat baik, wala fajirun, dan tidaklah boleh melampaui dia oleh fajirun, orang yang buat jahat. Min syarrima, minta lindung min, tu takluk jamak majrur, daripada syarrima yang ziru minas samai, daripada kejahatan benda buruk yang turun ia daripada langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, daripada kejahatan keburukan barang yang naiklah fiha, tadi turun ni naik, fiha padanya fi sama, pada langit. Wa min syarri ma zar'a fil ardi, dan daripada kejahatan yang masuk ke dalam bumi. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan daripada benda kejahatan yang keluar ia daripada bumi. Wa min fitanil lail wan nahar, dan daripada huru-hara yang ada di waktu malam dan siang. Wa min tawariqil lail wan nahar, dan kejahatan yang mendatangi waktu siang, waktu lail, waktu malam, wan nahar, dan siang. Illa, melainkan, tariqan, orang yang mendatangi, yatruku bi khairin, yang mendatang ia dengan kebaikan saja. Ya Rahmanu, wahai Allah yang sifat Rahman. Itu saya terjemah harfiah itu. Terjemah satu-satu sekali lalu macam tu. Nanti baca lah ni. Tuan-tuan tak faham pun, baca je. Hafal lagi betul, baca. Tuan-tuan Fatihah hafal tak? Faham tak? Bagus. Tahiyat baca tak? Hafal tak? Faham tak? Bagus, tak faham. Saya nak kata bagus tu apa? Nak kata hafal duk baca, amal lah pun. Banyak benda kita amal tak faham pun. Tapi amal, bagi betul baca, satu, dengan ada akidah. Apa dia? Aku baca ni, orang Ta'ala pelihara aku. Daripada kejahatan jin. Yang pelihara aku siapa? Allah. Hati pun, istilahnya bergantung ke siapa? Allah. Allah pelihara aku. Bukan aku. Bukan kalimah ni. Allah pelihara. Tapi sabab dia baca ni. Macam lapar, makan nasi. Allah yang kenyang aku. Allah bagi sedap aku. Allah murahkan rezeki aku. Yang bagi siapa? Allah. Bukan kenyang aku makanan ni. Tidak. Jangan tukar akidah sama sekali. Sama prinsip kita berakidah. Apa ikhtiar dan usaha disuruh buat. Mengikut perjalanan syariat. Tapi akidah tetap orientasi kita, tawajuh. Tak akan bertukar, tak akan berkiblatkan selain pada Allah Ta'ala. Maksud kita hanya Allah Ta'ala. Siap. Yang tu kot bahasa dia. Jadi kalau ada tertinggal apa tu, tanya lain lagi. Bila Rasulullah habis baca je, apa jadi? Fangkabba lifihi, tersungkorlah dia perik tu, lifihi. Lam tu sebenarnya li, bagi, fihi, mulutnya. Maksudnya tersungkor, tersembam dia.
bahasa kita, tersembamlah malaikat Jibril. Malaikat lagi. Astagfirullah. Jin afraid tu. Ni afraid tersembam. Nyongkok jatuh. Bangun lagi. Kalau ikut setengah riwayat sebut 3 kali katanya. Wa tufiat syu'latuhu, dan dipadam dengan api dia. Dia bangun lagi, nyala lagi. Rasulullah baca lagi. Tup, sungkor, padam. Jadi memang antara amalan-amalan mujarab untuk hilangkan gangguan jin. Siap. Apatah lagi orang yang memang kena sedia diganggu. Tak dapat tidak baca dia. Ada beberapa amalan lagi tuan, tapi yang ni sebahagian padanya. Sebahagian padanya. Siapa ada masalah, tanya. Aduh. Fasaru, berjalanlah mereka itu lagi, Rasulullah, Jibril, Mikail, hatta atau ala qaumin. Baik. Jadi, kisah Rasulullah singgah semayang tu, yang tu satu version. Jadi, kisah Ifrit ni apa? Yang ni mula-mula Rasulullah nak berjalan tu, Ifrit datang dah. Jadi, dalam perjalanan tu, singgah tu hal. Jadi dalam nak singgah tu Rasulullah nampak ni. Tak ada riwayat yang khas sebut mana dulu, mana kemudian, apa tak. Ada benda tak tahu. Tapi singgah dah sebut singgah di 5 tempat. Last kali Masjidil Aqsa. Nisbah gangguan yang ni disebut Ifrit. Nanti dia akan sebut nanti ada gangguan Yahudi, gangguan Nasrani, gangguan syaitan, gangguan iblis. Ada dunia yang diserupakan dengan seorang perempuan. Ada umur dunia diserupakan dengan satu orang tua. Perempuan rupa dunia ni dengan satu perempuan yang berhias, cantik, lawa. Kata Jibril, inilah dunia. Sampai yang bongkok tua tu, kata Jibril, inilah umur dunia. Itu satu hal. Jumpa nanti ke depan. Dan saya tak tahu. Cuma nak kata, proses tu mana dulu kemudian tu, tak ada satu riwayat yang sahih. Tapi, atas borongnya bersinggah-singgah. Gangguan dia nanti dia akan sebut senarai gangguan apa ni, dan apa Rasulullah pandang pun dia akan sebut. Yang tu dia akan sebut lah satu-satu ni sampai Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa tu, apa yang Rasulullah pandang. Baik. Siap. Jadi berjalan lagi, selepas Ifrit ganggu tu, Rasulullah lalu ala qaumin, ada satu kaum yazra'una fi yaumin, dia bercucuk tanam pada satu hari, wa yahsuduna fi yaumin, dan dia ambil hasil, dia menuai pada satu hari lain. Jadi dinampakkan satu perjalanan kehidupan yang sangat cepat bagi satu kaum ni. Rasulullah sampai satu tempat tu, tengok kaum ni cucuk tanam, pokok tu besar. Faham tu gelap, dia nampak gelap, terang. Tu esok buah ada keluar, masak, ambil terus. Rasulullah lalu berapa saat itu? Berapa minit itu kan? Tapi dia nampak kejadian tu dengan sempurnanya. Satu hari. Ini pun mujizat. Isyarat Quran, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rasulullah dia telah melihat memang ayat, tanda-tanda, banyak sungguh tanda-tanda menunjukkan kehebatan Allah Ta'ala yang Rasulullah melihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini. Baik, kullama hasadu ada. Setiap kali dituai, mereka menuai hasil ni, ada pokok tu tumbuh balik kama kana, macam mana sebelum itu dia ada. Tuai, pokok naik. Tidur, esok ambil lagi. Tuai, naik lagi. Tak berhenti-henti. Kama kana faqala ya Jibril. Rasulullah yang tanya, wahai Jibril, kata dia, ma hadza, ni apa ni? Faqala, kata Jibril, qala Jibril, haula'i al-mujahiduna fi sabilillah. Ini adalah orang-orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Orang yang mati perang sabil. Kita tak adalah. Tak mati perang. Macam mana pun sahabat syarah ulama, mujahiduna fi sabilillah atas makna asal perang sabil. Kalau tak perang sabil pun apa dia? Orang yang dia telah sabilkan diri dia, harta benda dia untuk Allah Ta'ala. Gunakan harta ni untuk apa? Pondok pengajian. Tahfiz umpamanya. Cuma saya sebut pondok tu saya apa? Tahfiz macam cendawan tumbuh lepas hujan kan. Pondok tak ada orang. Maksud saya pondok tak ada orang ni, tak ada orang yang faham pondok ni apa. Tadi pun saya ada kat Bukit Jelutong ni.
Pondok ni ada orang tak faham pondok ni apa. Dia orang ingat pondok ni pondok lah. Buat dom asrama namanya pondok. Tak. Pondok betul-betul memang pondok, duk pondok, satu orang. Pondok taklah besar macam masjid ni. Pondok 10 kaki, 12 kaki je. Untuk ada keluar sikit untuk masak. Tu satu orang duduk. Dia tidur situ, dia makan situ. Kitab-kitab, pakaian ni semua rumah dia tu. Bilik air tak adalah. Bilik air selalunya tempat kongsi ramai-ramai ada kolah. Ni sistem pondok, kalau atas nama pondok originalnya masih pondok betul tradisional, ni bentuk cara duduk dia. Tuan nak pergi tengok lah. Tu pondok betul. Saya nak cerita apa? Pengajian pondok yang tak ada orang. Satu pengajian pondok, tu ada orang nak buat pondok pun, dengar saya sebut. Orang yang nak mengajar kat pondok tak ada orang. Tak ada orang dah tuan-tuan. Nak cari pun susah dah. Ada orang yang betul-betul boleh mengajar macam mana ilmu yang tutup guru dan ulama'-ulama' dulu mengajar ilmu tu di pondok. Ada. Saya mengaji ilmu pondok tuan-tuan, syahadah sanawi saya, 4 sanawi saya, 25 subjek. Dan saya kena lulus. Saya pelajar kedua terbaik. Masa periksa dulu lah. Saya nak tunjuk apa? Nak tunjuk kata 25 subjek tu nak jadi terbaik ni kena kuasai semua. Antara subjek 25 saya tu ilmu falak. Nahu, sorah, isyak, mantik, sirah, tafsir, hadis, musalah hadis, tafsir imam, arud, kopiah, semua ni kan. 25 subjek. Tuan kira lah benda. Untuk 25 subjek. Itulah. Dan untuk jadi dapat keputusan memang istilah dia mumtaz lah. Pula tu belajar daripada kulit ke kulit, kitab ke kitab. Yang tu kot. Yang tu pun saya ngaji tu, layak ke buka pondok? Tak lagi. Yang tu baru periksa senawi. Tu guru pondok je ni. Tuan-tuan. Tak ada ilmunya yang tak duduk dalam kepala dia. Tuan-tuan tanya lah. Saya ngaji almarhum Tuan Guru Raja Ghazali ni. Dia kata apa? Aku ni yang tak ada ilmu kiraat aja. Pasal dia tak hafiz Quran. Pasal orang ngaji kiraat, kata dia, biasanya orang hafiz. Aku tak hafiz. Aku ni hafiz, katanya. Aku ni hafiz. Aku tak hafal lah maksudnya. Tapi Quran rajin sangat baca. Aku tak belajar, kata dia. Dan tak ada orang nak ajar aku. Saya tak ada orang nak mengaji. Jadi dia nasihat masa saya duduk ngaji dulu. Kata dia, kau mengaji lah, kata dia. Aku tak reti ilmu ni. Tapi kalau cerita ilmu nahwu saraf, dia cerita lebih pada kiraat. Dia cerita. Tapi khas kiraat tu dia tak belajar. Bila dia ajar saya macam tu, saya mengaji, lepas saya ngaji dulu dengan Datuk tu, saya ke tempat arwah Pakti saya lah, di Pekanlah Hulu ni. Ada guru yang memang boleh ngajar kiraat. Pasal ada pelajar tu, umur setahun saja lebih daripada saya pun. Dia hafiz Quran. Lepasan Kubang Bujuk Terengganu tu. Dan memang dia hafal semua matan Ibn Syatibi, Ibn Jazari apa. Dan dia belajar pun habis. Saya terlepas telaki dengan dia Quran 30 juzuk. Lepas tu, ada ayat Quran yang suruh hafal sikit, dia pernah ikut dia jadi imam apa. Selepas tu, dia sudi nak ajarkan kiraan saya. Dan saya ngaji. Saya teringat Tok Guru nak nasihat tu. Kau mau ngaji lah. Saya ngaji tu pasal dia pesan. Cuma yang tu tak ada dalam syahadah sanawi saya. Campur tu 26 lah ilmu kiraat. Dan saya dan talaki sampai 14 juzuk. Lepas tu Tok Guru pindah. Tak ada nak khatam. Nak baca satu. Lah ni ada dia jumpa tapi tak ada nak jumpa nak sambung ngaji. Tak ada dah. Tak ada masa macam dulu dah. Umur pun dah separuh lah. Separuh apa? Dah 50 lah. 51 lah tahun ni saya. Apa cerita ni? Kita mengaji tu. Mengaji. Korban dengan diri. Ni pun duduk tempat mengaji pun mengaji lagi. Mengajar pun mengajar. Itu ialah kerja saya. Baik. Jadi orang yang sabilillah ni, tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dha'fin. Digandakan bagi mereka kebajikan 7 kali ganda. 7 astagfirullah. 700 dha'fin. 700 kali ganda. Saya tak syarah tu, cukup. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Tidak adalah apa yang menafkah orang sabilillah ni daripada apa sesuatu, baik tenaga dia, harta benda dia, jiwa raga dia, fa huwa yukhlifu,
Fahuwa Allah ni yukhlifuhu dengan mana mengganti dia Allah Ta'ala huwa akan syait. Pasti Allah Ta'ala bayar balik. Antara dia bayar, jaminan dia, pahala. Ganjaran. Masyhur ulama kita sebut, bahkan Allah Ta'ala bayar bukan bayar apa? Dia bayar dia. Orang yang betul-betul berjalan atas jalan agama ni, Allah Ta'ala bagi apa? Allah Ta'ala bagi dia korang tu. Khasnya memang kalau kita belajar bab ni, apa dia? Bab puasa. Sebut dalam hadis, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ada riwayat sebut, as-sawmu li wa ana ujza bihi. Dalam satu hadis Rasulullah kata, puasa ni dalam hadis kursi. Allah Ta'ala kata, puasa ni untuk aku, akulah balas. Ada riwayat sebut, puasa ni untuk aku, akulah balasan puasa dia itu. Maksudnya, siapa puasa dapat Allah Ta'ala. Kena ngaji lain nak tu. Kena pergi kursus lain. Macam mana nak faham anak ujza bihi. Yang isyarat dalam hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dalam keadaan yakin sungguh kepada Allah Ta'ala dan memang ihtisab, maksudnya memang duk rasa kebolehan boleh puasa ni Allah yang beri, aku puasa ni pun dengan daya upaya Allah Ta'ala beri, aku puasa pun untuk tuntut Allah Ta'ala. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun dosa telah lalu. Panjang juga pelajaran tu, tapi nak kata antara yang Allah Ta'ala beri balasan yang besar, antaranya sabilillah, khasnya puasa. Puasa pula bukan puasa hanya lapar dahaga, puasa yang memang bukan saja jasad puasa, batin pun puasa. Apa makna batin puasa? Macam mana perut kita ni tak masuk apa saja syait sesuatu, macam itulah hati kita tak ada selain yang kita ingat melainkan Allah Ta'ala. Dia punya syarahannya tu. Siapa boleh macam ni, memang dapat imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau istilah Imam Ghazali yang ni disebut puasa khusus ataupun khususul khusus, ataupun istilahnya khawasul khawas. Yang ni kena ngaji lain, macam mana nak buat. Pasal dia akan ada ilmu, dah ada latihan dan tarbiyah yang kena lalu. Kena duduk camp, kan? Camp apa? Camp latihan Ramadan. Macam mana nak jadi betul-betul orang yang istilahnya ahlullah, ahli Allah. Memang hidup mati dia untuk Allah Ta'ala. Satu antara tempat latihan ni, tuan, pondok. Pondok 24 jam mengaji. 24 jam. Sampai ada orang tanya, ngaji apa pondok? Saya sebut 25 tu subjek. Subjek 25. Kitab macam mana? Ya Allah. Saya ngaji Bukhari, saya ngaji Muslim, saya ngaji Ibnu Majah, saya ngaji Abi Daud, saya ngaji Tirmizi, saya ngaji hadis 5. Saya tak ngaji Nasa'i yang saya tak ngaji. Tafsir Nasafi, tafsir Jalalain, tafsir Safatul Tafasir, Tajud Tafasir, kitab tafsir yang saya ngaji. Fiqh ni, ya Allah, tak larang nak sebut kitab banyaknya. Tauhid tak larang nak sebut kitab banyaknya. Satu. Lepas habis kitab saya ngaji sehari semalam 30 buah kitab. Bukan 30 subjek, 30 buah kitab. Kalau sekolah kebangsaan pun satu hari berapa mata pelajaran? Berapa masa? Kuat-kuat apa 10, 12. Ada 30 masa. Ada. Daripada subuh tu nak pergi malam tu 30 buah kitab saya lalu. Okey, sikitlah saya sebut tu ngaji pondok macam tu kan. Ngaji. Memang tuan-tuan akan tengok satu suasana yang sangat luar biasa. Luar biasa apa? Dia orang tak fikir lah ya, kira mengaji. Makan minum pun jamu dia orang nak makan sangat. Kita ya. Jamu sab berhenti setengah jam pun makan lebih daripada setengah jam. Saja saya sebut itu sikit. Okey, siap.